Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar peminat-peminat sukan Scoreboard khususnya? Kita bertemu siaran secara langsung. Saya Tabah Hasan Osman yang rakan setugas. Nadia Zubir. Baik, kepada anda di rumah pastinya tidak sabar lagi untuk kita pergi kepada topik kita yang pertama. Menarik kerana anda perlu bersama dengan kami, bersama dengan dua orang pakar. Jelitawan juga. Jelitawan wanita semuanya. Dominasi wanita. Apa yang kita nak bincangkan? Apa yang kita nak tahu? Jom kita saksikan VT ini. Penggunaan air kini tidak hanya terhad kepada kehidupan seharian sahaja. Pemulihan kecederaan dalaman atlet, menguatkan otot-otot, sendi dan tulang temulang yang lemah. Itulah fungsi aquaterapi atau terapi kolam yang merupakan alternatif pengubatan kecederaan selain di gym dan di bilik rehabilitasi. Aquaterapi sudah meluas digunakan dalam pengubatan atlet kerana sifat keapungan oleh fizikal air dan mengurangkan jumlah galas berat yang mengurangkan daya tekanan pada sendi. Di mana keapungan tersebut membantu dalam menyokong berat badan pesakit. Dengan mengurangkan jumlah tekanan pada sendi, ia adalah lebih mudah dan kurang menyakitkan untuk melaksanakan latihan. Walau bagaimanapun, bukan semua jenis pesakit boleh menggunakan kaedah terapi kolam ini, seperti pesakit jantung dan mereka yang mempunyai demam dan juga jangkitan. In my experience kalau buat aquaterapi ni, satunya improve dari segi kita punya range of motion sebab I was before ACL patient. So bila guna aquaterapi ni dia improve kita punya dari segi nak bengkok kaki, nak lurus kaki dia improve lah. Satu, lepas tu dari segi endurance kita and cardiovascular endurance kita memang improve lah. Sebab most of macam biasanya terapis akan bagi 18 lap, 16 lap, kadang dia bagi speed kan. So memang mencabarlah resiko sebab air dia punya resistance dia tinggi. Selalu kita lari kat atas darat, tiba-tiba kena lari atas air. So macam mencabar sikit lah. Kalau macam beza dia kalau kita pakai aquaterapi dengan tak pakai. Biasanya kalau kita pakai aquaterapi, kita gunakan as part of the terapi, dia lagi improve tau kita punya proses. Lagi satu kita boleh bengkok dengan lurus kaki tu cepat. Itu memang improve lah. Lepas tu dia punya macam tadi lah, endurance dia and then speed dia. Lagi satu, air aquaterapi ni dia relax. Sebab rehab patient, maknanya atlet yang buat rehab ni, dia bukan buat aquaterapi je. Dia ada lagi drills, dia ada buat lari kat padang, kat gym dia ada buat semua. So, bila masuk air dia relax. Itulah dia aquaterapi. Topik yang akan kita bincangkan malam ini dan tidak melengahkan masa, saya ingin terus memperkenalkan tetamu kita malam ini. Di sebelah kiri saya adalah Puan Aliah Muhammad, terapi sukan Institut Sukan Negara. Terima kasih kerana sudi datang di Scoreboard. Kali pertama datang? Kali pertama. Minggu lepas bos awak dah? Bos. Minggu ni anak bos. Okey, dapat di sebelah kanan saya adalah seorang atlet bola jaring, betul Ya, saya. Ya, Puan Pesan. Ya. Oh, okey. Baik, sebelum kita pergi kepada Alia, mungkin kita nak tanya pada atlet dulu lah. Pernah mengalami kecederaan dan sebagainya? Ya, saya mengalami kecederaan lutut. Okey. Di mana saya menjalani operation tahun lepas, Julai. Jadi setelah menggunakan kaedah aquaterapi ni bagaimana? Lebih pergerakan lutut tu lebih boleh bengkok dan diluruskan dengan cepatlah. Dan sementara tu kardiovaskular boleh ditingkatkan lebih cepat. Oh, okey, menarik sekali. Saya juga ada masalah lutut. Lepas ni mungkin nak kena buat aquaterapi jugalah. Siapa ada masalah lutut? Kenapa dah main basikal banyak? Bola. Main bola, ingat main basikal. Saya atlet, Nadia bukan atlet. Ya ke ni? Atlet ke? Okey, kita terus kepada Puan Alia lah. Mungkin ada penonton di luar sana yang dah lihat pun VT tadi mengenai penggunaan aquaterapi. Mungkin pada mereka lebih kepada rendaman air ataupun sebagainya. Jadi mungkin Puan boleh memperhalusi apa itu aquaterapi. Salam sejahtera. Terima kasih. Baik, sama. Aquaterapi memang kebanyakan yang atlet pada mulanya, kalau kita orang cakap kita akan buat aquaterapi, dia akan berendam je. Berendam dalam air, main-main air pada mula-mula pesan. Tapi bila dia dah buat aquaterapi tu, memang kita gunakan air sebagai medium. Tetapi kita kena perlukan kolam yang besar dan peralatan-peralatan yang kita tengok seperti tadilah kan. Lepas tu aquaterapi ni hanya dibuat masa early stage
of rehabilitation tu, masa stage yang pertama. Sebagai contoh Pesan, dia ada masalah cartilage. Cartilage memang tidak digalakkan untuk melakukan sebarang aktiviti yang menggunakan daya tekanan yang tinggi terhadap dia punya joint selama 4 bulan. Sebagai atlet, 3 hari tak training, 20% daripada dia punya fitness level dah turun. Bayangkan kalau 4 bulan. Jadi macam mana cara kita, alternatif kita adalah melalui air. Jadi rehab ni digunakan untuk early stage lah of the rehabilitation. Jenis-jenis kecederaan yang bagaimana? Mungkin hasil perbualan dengan rakan-rakan atlet, kebanyakan mereka yang ligamen koyak dan sebagainya. Adakah kalau ligamen T ni juga boleh melakukan aquaterapi? Okey, aquaterapi ni dia tak limit kepada ligamen saja. Semua jenis ortopedik punya injury dari segi bahu, leher, pinggang dan ke bawah semua boleh. Dari segi musculoskeletal problem, back pain, pada masa yang sama untuk cerebral palsy. Kita juga ada atlet Paralimpik. Paralimpik ada yang cerebral palsy, tak balance pun boleh melakukan. Dia tak limit kepada atlet yang injured, yang auto saja, yang ligamen terkoyak tak semua. Baik, malam ni kita cubalah buka talian kepada anda di rumah. Mungkin ada nak bertanya tentang rawatan ataupun terapi ini yang menggunakan kaedah air. 1-800-886636. Anda boleh menelefon sama ada nak bertanya kepada, tak boleh panggil doktor lagi ya? Tak. Misi lah, misi. Misi ataupun puan yang pernah menjalani ya. Okey, kebiasaannya kecederaan lutut ini melibatkan operation atau pembedahan. Jadi adakah anda disarankan oleh doktor untuk menjalankan pembedahan, kemudian bila anda merasakan pembedahan itu mengambil masa terlalu lama untuk pulih, kemudian anda memilih kaedah aquaterapi ini? Yes, saya memang setuju dah dengan kaedah rawatan ni sebab dia tidak memberikan tekanan pada tempat kecederaan tu. Kita akan melakukan rawatan tu secara rileks dan tanpa tekanan. Okey. Saya pun tak berapa jelas dengar puan sebab banyak sangat yang bercakap dengan saya, tapi tak apa. Okey, kebiasaannya untuk mungkin mereka yang kadang-kadang mengalami masalah kecederaan ligamen lutut dan sebagainya, apakah seperti yang Alia katakan tadi, bukan semua kecederaan boleh menggunakan rawatan air. Jadi apakah harus mendapatkan khidmat nasihat pakar dulu ke, atau pergi ke mana-mana klinik perampiran, atau boleh terus ke ASN? Yang pertamanya kalau atlet memang kita ada protokol lah. Kalau atlet, pertama kita perlu consult dengan doktor. Doktor akan refer kepada fisioterapi, di mana pada rawatan awal untuk sebagai contoh kecederaan sukan macam kecederaan lutut, masih ada sutures, masih ada open wound. Jadi fisioterapi akan merawat dulu, bagi luka tu tutup. Kita nak ada infection. Dah luka tutup, selalunya ambil masa seminggu 2 minggu lah, bergantung pada individu. Dah once dah tutup, terus ke aquaterapi ya. Sebab kalau nak ikutkan atlet ni, bila dia dah sekali dah jatuh, lepas tu buat operation, dia dah takut dah. Nak step, nak lompat pun takut. Jadi aquaterapi ni lah alternatif. Sebab bila lah aquaterapi, kalau kita tabah berat berapa? Dalam 55. Dia sensitif tu soalan tu sebenarnya. 55. Kalau dalam air, separuh pada badan, kita pakai pelampung tadi. Kalau rendam separuh, 50% je berat badan. Kalau clavicle tadi, 10% je. Sebab tu yang macam Pesan cakap, dia tak rasa tekanan dekat joint. Ya, betul. Sebab tak ada tekanan. Sebab hydrostatic pressure tu dia tak kacau. Saya juga rasa kaedah aquaterapi ini baik bukan saja untuk atlet, tapi anda di rumah yang mungkin mengamalkan cara hidup sihat. Betul. Sama ada berkreasi. Nadia dia tak bersukan, dia banyak